السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana hanya sanya dengan izin daripada Allah jua kita dapat meneruskan apa yang kita susun dan kita rancang pada hari ini. Mudah-mudahan apa sahaja kerja buat yang kita lakukan di dalam hidup ini, termasuk daripada sebahagian amalan salih yang akan diterima di sisi Allah Azza wa Jal pada hari akhirat kelak. Terima kasih Fadil Ustaz Iqbal selaku amil dan juga tuan rumah kita pada pagi ini, dan tuan-tuan sebahagiannya yang terpilih daripada kalangan asnaf untuk menerima zakat. Kita dengar satu hadis, kemudian insya-Allah kita akan terus dengan program tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum al-yawm sa'iman qala Abu Bakar ana qala faman tabi'a minkum al-yawm janazah qala Abu Bakar ana qala faman at'ama minkum al-yawm miskinan qala Abu Bakar ana قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حديث صحيح رواية مسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni baginda Nabi bertanya kepada para sahabat tentang beberapa soalan. Soalan yang pertama, siapakah di kalangan kamu pada pagi ini ataupun pada hari ini sa'ima, dia berpuasa. Puasa di sini merujuk kepada puasa sunat. Nabi tanya, ada tak di kalangan kamu yang berada di hadapan aku ini pada hari ini atau pada pagi ini yang dia berpuasa sunat? Kata Abu Hurairah, di dalam majlis itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kata dia, qala Abu Bakar, apabila Nabi tanya, ada tak orang yang berpuasa sunat pada hari ini? Qala Abu Bakrin, berkatalah Abu Bakar, ana, saya wahai Rasulullah. Abu Bakar jawab soalan Nabi itu, dia kata, saya puasa hari ini. Nabi tanya, siapa puasa? Dia kata, saya puasa. Kemudian Nabi lanjutkan lagi soalan. Nabi kata, faman tabi'a minkumul yawm janazah, ada tak sesiapa di kalangan kamu yang pada hari ini telah mengiringi jenazah kematian? Qala Abu Bakrin, jawab Abu Bakar sekali lagi, ana, saya
saya telah mengiringi jenazah pada pagi ini. Saya telah pergi mengiringi, mengunjung dan mengikuti jenazah. Nabi tanya lagi. Qal faman at'ama minkumul yawm miskinan, ada tak sesiapa di kalangan kamu pada hari ini yang dia bagi makan orang miskin? Ada tak? Qala Abu Bakrin, sekali lagi Abu Bakar menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian diikuti dengan soalan yang terakhir. Qal, Nabi bertanya, faman ada minkumul yawma ridha, ada tak sesiapa di kalangan kamu pada hari ini dia pergi melawat orang sakit? Qala Abu Bakrin, ana, sekali lagi Abu Bakar menjawab, saya telah pergi melawat orang sakit pada hari ini. Selesai sahaja Nabi bertanya keempat-empat soalan tadi. Yang pertama, siapa yang berpuasa, siapa yang mengiringi jenazah, yang telah memberi makan orang miskin, yang telah melawat orang sakit. Kesemuanya dijawab oleh Abu Bakar, dia telah melaksanakannya. Maka kata Nabi SAW, sebagai respon balas terhadap jawapan-jawapan tadi, Nabi kata, mana-mana orang yang berhimpun kepadanya kesemua amalan tadi, tidak ada mana-mana orang yang ada amalan-amalan tadi pada diri dia, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, apakah pengajaran hadis yang boleh kita ambil? Pertama, hadis ini menunjukkan kelebihan dan keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana dia sangat bersegera melakukan kebaikan. Ini perkara pertama yang boleh kita contohi Abu Bakar. Tuan-tuan dan saya, kita telah tengok bagaimana sikap yang ada pada seorang sahabat yang begitu dekat dengan Nabi, yang begitu rapat menemani Nabi, tidak lain dan tidak bukan Abu Bakar. Hebatnya Abu Bakar ini, apa sahaja kebaikan yang ada di hadapan dia, yang dia berpeluang melakukannya, dia tidak akan menolak dan mengabaikan amalan itu. Ini sepatutnya menjadi contoh. Amalan-amalan yang disebut oleh Nabi ini, amalan-amalan yang semua kita mampu buat. Apa dia, tuan-tuan? Puasa sunat. Yang kedua, mengunjung atau mengiringi jenazah. Kita dengar orang mati, kita pergi. Bahkan bukan sahaja orang yang ada duit, orang miskin pun boleh pergi. Sebab amalan ini dia tak memerlukan duit. Pergi tengok orang mati tak kena duit. Dia cuma perlukan kemahuan dan semangat sikit nak pergi. Saya orang kata saya tak boleh pergi melawat orang sakit, saya tak boleh pergi tengok orang mati, saya tak ada duit. Dia tak guna duit. Dia mau dengan tak mau kan. Bahkan tuan-tuan, kalau kita tengok antara tanggungjawab Muslim kepada Muslim yang lain, apa dia? Haqqul Muslim 'alal Muslim. Nabi kata tanggungjawab orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Antaranya wattaba'ul janais, iaitu mengiringi jenazah. Bila kita dengar ada orang mati daripada kalangan orang Islam, menjadi suatu tuntutan untuk kita pergi.
dan lebih elok dan baik bagi menghidupkan sunnah Nabi apabila kita pergi, kita melakukan sesuatu yang boleh meringankan penderitaan dan kesusahan. Kita dengar zaman Nabi dulu, bila dia dengar ada orang mati, mereka akan pergi tanpa perlu nak tunggu kenal ke tak. Dalam masyarakat kita ni, mungkin budaya kita, dia akan pergi melawat orang yang dia kenal. Siapa mati? Dia tak kenal, tak bisa dengar nama, bukan orang sini kot. Dia ada balik mai tu mati sini. Tak apa. Dia tak pergi. Ini suatu kekeliruan. Sepatutnya, tuan-tuan, bukan kecil anak pahala. Amalan yang simple, bukan gaduh buat apa pun. Pergi tengok, kalau kita reti sikit, doakan si mati. Nabi kata, man syahidal janazah hatta tusalli alaiha falahu qirat, wa man syahidal janazah hatta tudfana lah falahu qiratan, atau kama qala. Pahala punya besar. Kita kadang-kadang nak baca Quran 3-4 muka surat mungkin tak mampu, kan? Nak sedekah ratus ribu mungkin tak mampu. Nak pergi umrah ke tak mampu kita. Tapi Nabi bagi tahu satu amalan yang kecil tapi pahala yang besar. Nabi kata, siapa yang dengar orang mati daripada kalangan orang Islam, kemudian dia pergi mengunjung, dia pergi ziarah orang tersebut dan dia tunggu sehingga salat, baginya satu qirat, pahala sebesar qirat. Besar mana tuan-tuan? Mungkin sebahagian kita pernah tengok. Dalam sebahagian riwayat dia kata jabal azim, jabal mithl jabalain azimain, seperti dua bukit yang besar. Dalam sebahagian riwayat dia kata besar pahala qirat tu. Qirat, yang kata qirat tu besar mana? Besar Uhud. Besar. Makna kita balik daripada mengunjung tu, kita balik bersama-sama dengan satu qirat. Tapi bila kita pergi dengan ikhlas, pergi dengan niat menghidupkan sunnah, pergi dengan niat melakukan suatu tuntutan sesama orang Islam. Kita pergi bukan pergi sembang kosong, bukan pergi cakap benda buruk tentang si mati, pergi mendoakan si mati. Jadi mulai daripada hari ini, kita dengar hadis ni, kita dapat manfaat daripada hadis ini, kita buat satu perubahan. Bila kita dengar ada orang mati, sama ada kita kenal ataupun tidak, kawan ke, keluarga ke, orang bukan dekat dengan kita sekalipun, kita pergi. Kerana apa? Menyahut seruan Nabi SAW. Itu satu. Puasa. Abu Bakar puasa. Maksud Abu Bakar ni satu orang yang banyak berpuasa. Kita pun tuan-tuan, bukan kata Ramadan ni, habis pada Ramadan ni kalau ada peluang, Nabi kata ahabbul a'mal ila Allah. Ni bagus kita duk puasa Ramadan ni. Kita pasang satu azam. Lepas daripada habis Ramadan ni, tuan-tuan semua termasuk saya yang bercakap ni, kita pasang satu azam, habis saja Ramadan ni kita akan susuli dengan amalan-amalan puasa sunat yang lain. Saya tak nak cakap panjang, saya nak sebut sikit dia. Salah satu tanda, kata Al-Hasan Al-Basri, salah satu tanda puasa diterima, salat diterima, salah satu bukti amalan kita Allah terima, dia akan membuat seseorang itu istiqamah di atas kebaikan. Maknanya apa? Kalau tuan-tuan duk puasa dalam bulan Ramadan, habis bulan Ramadan ni, lepas tu masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, bulan-bulan yang selepas daripada ini pun ada lagi duk puasa sunat tu. Tak putus. Jangan tutup Ramadan ni, tutup terus. Sebab apa tuan-tuan? Tanda amalan diterima, dia bersifat berterusan. Kalau duk semayang malam dalam bulan Ramadan ni, bulan lain pun sambung terus. Kalau tak buat di masjid, tak ada di masjid, buat di rumah.
Tapi siapa yang duk puasa bulan Ramadan, duk semayang malam bulan Ramadan, duk sedekah bulan Ramadan, duk baca Quran bulan Ramadan, bulan lain dia tak buat, besar kemungkinan amalan dia dalam bulan puasa tadi reject, tak pakai. Sebab kalau dia diterima, dia akan istiqamah. Itu muhasabah besar untuk kita. So, sebab itu tuan-tuan, puasa kalau boleh kita ambil dalam sebulan 3 hari, okey dah. Nabi sebut siapa yang puasa 3 hari sebulan, pahala dia sebesar sebulan penuh dia puasa. Okey? Kalau siapa yang rajin lagi, tambah Isnin Khamis. Kalau siapa yang rajin lagi, tambah hari-hari putih. Ikut kemampuan. Tapi jangan putus langsung. Jangan berhenti terus. Kena ada, dia panggil kesinambungan. Itu satu. Kemudian tuan-tuan, Nabi tanya lagi, siapa bagi makan orang miskin? Ramai sahabat duk ada. Daripada tadi puasa Abu Bakar, jenazah Abu Bakar, bagi makan orang miskin pun Abu Bakar. Dia kata saya bagi. Abu Bakar ni, tuan-tuan, dia macam ni lah. Nabi tanya ni, bukan dia habaq malam tu. Esok hampa beringat nah, aku nak tanya soalan ni. Jadi esok kalau hampa tak ni, hampa buat. Kalau aku tanya sekali, hampa tak buat, kacau. Dia tak habaq. Dia terus tanya. Abu Bakar pun tak tahu. Maksudnya macam mana Abu Bakar boleh jawab? Nabi tanya dia boleh jawab. Apa makna dia tuan-tuan? Memang sikap perangai dia lagu tu dah. Dia bukan berlakon, dia bukan jenis tunggu masa. Kita ni jenis tunggu. Apa-apa pun tunggu hari, tunggu masa, tunggu mana. Tak, dia memang duk buat sentiasa. Pasal tu bila Nabi tanya, bila-bila waktu, dia jawab benda yang sama. Memang dia duk buat. Pasal tu kita tak tahu umur ni sampai mana. Abu Bakar ni memang terkenal. Kalau ada peluang nak buat baik, terutama nak jamu orang makan, dia akan jamu. Jamu orang makan ni benda besar tuan-tuan. Tambah dalam bulan puasa ni, Nabi sampai di Madinah, apa Nabi kempen? Apa Nabi kempen? Nabi kata, ayyuhan nas. Nabi kata, wahai manusia. Nabi tak kata pergi sembahyang tarawih. Nabi tak kata pergi buat umrah. Nabi tak kata baca Quran. Nabi tak kata tuan-tuan. Nabi kata apa? Ayyuhan nas, at'imut ta'am. Wahai manusia, bagi orang makan. Kita duk baca nak bagi orang makan ni, masalah orang kita ni bila dia nak bagi orang makan, dia nak bagi besar. Pasal bukan dia nak bagi makan sangat, dia nak makan puji. Pasal itu kadang-kadang dia nak buat agak-agak murah. Mungkin tak mampu dia buat agak-agak. Ish, dia kata agak-agak tak padan. Sekali orang duk kata apa semua. Manusia ni bila dia nak buat, Abu Bakar As-Siddiq, dia tak fikir mana tu. Dia tak fikir apa orang kata. Dia tak fikir pandangan orang. Yang dia nak keredaan Tuhan. Kita yang Tuhan reda tu tak tahu nombor berapa. Buah kepala kita nombor 1, orang kata apa. Bila kita duk fikir orang kata apa, dia tak jadi buat. Habis sangat kalau tuan-tuan tak ada duit, kutip belah apa-apa ulam tepi-tepi rumah tu, hantar main masjid buka puasa. Kan? Apa ulam ke apa ke, tak situ. Habis sangat buatlah benda murah-murah, tak. Sekurang-kurangnya ada sesuatu. Nabi kata, at'imut ta'am. Saya cerita sikit Abu Bakar. Cerita ni masyhur. Satu hari ada rombongan luar mari jumpa Nabi. Tak tahu berapa ramai tapi mai jumpa Nabi lah. Sikit je saya nak cerita. Nabi tanya, ada tak siapa-siapa yang nak jamu mereka makan? Mereka ni tetamu Nabi. Abu Bakar ni dia tak tahu makanan dia cukup ke tak cukup ke, ada ke tak ada ke, beda dia boleh makan tak boleh makan. Ini yang kata manusia yang ithar. Dia mementingkan orang lain lebih pada diri dia. Pasal itulah dia boleh masuk syurga. Dia kata dia tak fikir langsung. Dia bukan ada sangat. Pasal tu orang kita ni, salah satu falsafah yang salah, salah satu pemahaman yang salah, dia tunggu kaya baru dia nak bagi. Abu Bakar tuan-tuan kalau baca kisah hidup dia, dia bukan orang kaya. Tetapi dia punya semangat nak sedekah tu sakan.
kita nak buat macam mana, saya pun tak apa nak ada, saya pun tak apa nak lepas. Tak. Orang tanya Nabi, tuan-tuan, ayyus sadaqah a'zam ajra? Ya Rasulullah, sedekah apa yang Tuhan bagi pahala paling sakan sekali? Pahala yang paling besar ni bila? Orang tanya dekat Nabi. Apa jawapan Nabi? Antasaddaqa wa antas sahihun syahihun. Kau sedekah ketika mana engkau sihat, ketika mana engkau tak ada duit. Ketika mana engkau susah, waktu tu engkau sedekah, itulah a'zam ajra, pahala yang paling besar. Tengok Nabi bagi tahu apa? Nabi kata sedekah waktu duit tak ada tu, sedekah yang paling besar pahala. Tak ada, bagi cara tak ada. Tak ada, buat cara tak ada. Tapi sedekah tetap sedekah. Tuan-tuan, sambung balik. Jadi Nabi pun suruh anak dia bawa balik. Bila balik, isteri Abu Bakar As-Siddiq tanya, "Hei, ni mai mana?" Ni tetamu Nabi, bapa suruh bawa balik, dia nak jamu kita makan. Mak dia kata, kita nak makan pun tak cukup, macam mana nak jamu mereka? Tak tahu, bapa kata bagi mereka makan. Mereka pula tak mau makan. Mereka tak mau makan. Sebab apa? Sebab mereka nak makan sekali dengan Abu Bakar. Abu Bakar balik mai, tanya, dah makan? Dia kata tak makan lagi. Kemudian pendekkan cerita, bini dia kata, kalau nak makan sekali dengan kita semua, tak cukup. Makanan tak ada. Tengok tuan-tuan, macam mana sikap sahabat. Semangat dalam nak memberi tu sangat kuat. Sebab itu mereka tak kisah sangat dengan dunia ni. Kita jauh, bukan kata tuan-tuan, saya jauh dengan kata sahabat ni. Abu Bakar kata ke anak dia, tutup lampu. Tutup lampu. Dan dia pesan pada ahli keluarga dia, jangan makan. Buat-buat makan. Buat-buat kata makan. Buat-buat kita makan. Biar tetamu makan. Apa berlaku tuan-tuan? Mereka cedok makanan tu bagi dekat tetamu, makanan tu masih ada. Cedok lagi, makanan tu masih ada. Cedok lagi, makanan yang sedikit tadi telah selesai dibagi pada orang-orang tetamu Nabi tadi, makanan tu tak berkurang. Ini yang kata keajaiban sedekah. Ini yang Tuhan janji. Siapa yang sedekah, dia akan ganti. Dia ganti depan-depan tu juga. Apa yang Abu Bakar bagi dekat mereka tak kurang. Untuk Abu Bakar pun ada, keluarga dia pun ada. Dia kata, buka lampu. Hadza min amali syaitan. Ini semua tipu daya setan. Dia kata buka lampu. Pasal apa tak habis-habis. Itu dia tuan-tuan. Pasal itu pagi-pagi kita baca dalam hadis, turun malaikat kata, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Malaikat turun. Pagi tadi pun malaikat turun. Turun pada tuan-tuan, turun pada saya, turun pada ustaz, turun pada imam. Turun. 2 malaikat. Setiap pagi tanpa pernah miss walaupun sekali. Dia kata munfiq. Siapa yang bagi sedekah khalaf, Tuhan tukar gantilah. Tapi ada satu doa malaikat sebut. Pasal dia 2 malaikat, seorang satu doa. Yang satu lagi malaikat kata apa? Allahumma a'ti mumsika talaf. Siapa yang berkira dengan Tuhan, siapa yang kedekut dengan Tuhan, lingkupkan harta dia. Pasal itu Abu Bakar tu dia jamu. Ini salah satu apa dah? Ni kita panggil apa ni? Karamah Abu Bakar. Makanan tak habis dan dia boleh makan. Kita masalah kita tak yakin dengan janji Tuhan. Kita tak yakin betul ke Tuhan nak ganti. Satu lagi dia baca macam tu pula. Dia baca macam mana? Dia kata kalau aku bagi duit ni berkurang, okey tak apa, ustaz kata ganti. Dia duk bayang dalam pemikiran dia, Tuhan ganti apa? Tuhan ganti duit juga. Oh, maka dalam minggu tu dia pun, kalau dia bagi hari Sabtu, dia tunggu hari Ahad. Ada tak? Tak ada. Hari Isnin tak ada. Hari Selasa tak ada. Lepas tu dia perah dengan Tuhan. Dia mebal. Dia kata mana kata nak ganti sampai ke sudah duit kuih korang ada. Seminggu dia tak sakit. Seminggu Tuhan pemudah urusan dia. Seminggu anak bini dia sihat. Seminggu kerja dia jadi lancar. Seminggu dia bahagia. Seminggu hati dia tenang. Dia tak baca tang tu. Kita tak baca tang tu. Kita tanya balik, Tuhan ganti tak? Tak. Minggu ni anak hang sakit tak? Tak. Bini hang macam mana? Okey, bagus. Hang punya kerja elok? Elok. Hang ada masalah apa minggu ni? Tak ada. Tuhan ganti, hang tak sedang.
Tuhan ganti dah, hang tak perasan. Mungkin dia bagi 100 tapi semua anak kita sakit, tak ada guna juga. Maka kita nak faham rezeki Tuhan ni, tuan-tuan jangan nampak tang duit ya. Tuan-tuan kena baca besar sikit pada duit tu. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa dia? Nabi kata faman ada minkumul yawma marida. Siapa yang ziarah orang sakit, kata Abu Bakar, saya. Kesimpulan hadis ni, apa dia tuan-tuan? Satu, kesemua yang Abu Bakar buat ni, tuan-tuan perasan tak? Setuju tak dengan saya kata apa? Semua pihak yang Abu Bakar buat baik, kesemuanya tak boleh balas balik. Tabiat kita, bukan kata tuan-tuan, saya sendiri, tabiat kita bila buat baik pada satu orang, kita mesti akan fikir apa? Dia ni kalau aku buat baik, dia ni kalau aku tolong ni, apa aku nak boleh balik? Oh, kita akan baca bidang tu. Tapi tuan-tuan, pergi tengok orang mati boleh apa? Orang mati tu pun tak boleh buat apa dah. Kalau kita pergi tengok, dia tak masihlah hang mai tengok aku mati, nanti hang mati aku pergi tengok pula. Artinya dia tak boleh tolong balik, nampak tak? Pergi tengok orang mati, kita tak dapat apa-apa benefit, kita tak ada untung. Pasal apa? Kita bila pergi tengok orang mati, betul-betul atas ikhlas. Betul-betul atas Tuhan punya suruhan. Pasal bila tuan-tuan pergi tengok orang mati, tuan akan dapat apa? Dia pun tak kenal dah. Dia pun tak ingat, dia pun tak boleh buat apa. Aku pergi tengok pilah, kok-kok dia ni, nanti dia tolong apa kat aku ke, boleh apa-apa. Tak dah. Kita pergi, dah dia mati, dia pun tak tahu kita pergi. Mungkin kita doa kat dia. Ahli keluarga dia mungkin tahu. Tu satu. Pergi bagi makan orang miskin, boleh apa? Kita nak jamu, kita jamu orang kaya. Oh, kita pasal jamu orang kaya. Dia tak datuk makan lah. So, duduk. Kita mau kalau orang besar lah, kalau dia punya ra'i tu. Pasal apa? Pasal ada habuan atas tu. Yang mana hak tak berapa anak kaya ni nampak pandang tak pandang depa ni mai bersabok pula orang nak layan VIP ni duk kalut kot ni pula. Kita punya bacaan tu semuanya materialistik. Di atas apa yang aku buat ni, apa aku nak boleh daripada dia? Tapi tengok Abu Bakar, dia pergi tengok orang mati, dia tak boleh apa. Dia pergi tengok orang sakit, dia tak boleh apa. Dia jamu orang miskin, dia tak boleh apa. Kesemua yang dia buat baik tu tak memberikan keuntungan dunia, tapi dia baca akhirat. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa yang boleh kita buat last? Apa dia? Tengok tuan-tuan, daripada 4 soalan Nabi tadi, puasa, tengok orang mati, bagi makan orang miskin, mengiringi melawat orang sakit. Tuan-tuan tengok 4 benda ni ya. Hanya satu saja amalan dengan Tuhan. Perasan tak? Yang 3 lagi itu berkait dengan siapa? Berkait dengan manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis, kerap saya ulang, banyak kali saya sebut, ingatkan diri saya, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kebanyakan yang masuk syurga adalah kerana amalan sesama manusia. Sebab itu pahala menjadi besar, ganjaran menjadi besar. Tuan-tuan, macam mana Tuhan kira pahala? Sejauh mana orang boleh tumpang kebaikan kita. Tuan-tuan semayang tak sat lohok, berapa orang boleh tumpang senang? Bahasa perlis saya cakap ni, berapa orang boleh tumpang kebaikan tuan-tuan semayang lohok? Tuan-tuan semayang zuhur 4 rakaat tadi, lepas tu tuan-tuan semayang qabliyah, sebelum tu ba'diyah, sebelum tu tahiyatul masjid, sebelum tu sunat wudu, berapa orang boleh manfaat? Tuan-tuan seorang. Wudu tadi balik pada tuan-tuan, tahiyatul masjid balik pada tuan-tuan, ba'diyah, qabliyah, lohok semua balik, 17 18 rakaat tu semua balik pada diri orang yang semayang. Tapi kalau tuan-tuan mungkin semayang lohok 4 rakaat, lepas tu tuan-tuan pergi bubuh dalam tabung masjid RM30, berapa ramai orang boleh makan RM30 tu? Tuhan baca tang tu. Tapi jangan pula dia mai masjid dia buh RM30, lohok dia tak mayang. Dia tak cukup aku RM30 tu padan lah. Hak ni yang besar. Yang tu tak, saya nak bagi tahu. Hari ni kita puasa daripada pukul 7 tadi. Pukul 6 tadi kita puasa sampai pukul 7 lagi. Berapa orang boleh tumpang kebaikan kita? Kita. Tapi tuan-tuan pergi beli kuih ke, buat main pisang ke, ada pelam-pelam lebih ke, pelam pun bagilah elok. Ini harum manis makan, salah mai hantar masjid. Tak padan lah. Kan? Tuan-tuan mai bagi orang makan buka puasa. Tanya Tok Imam, berapa orang buka puasa Tok Imam? 30 orang. Okey, saya bagi sikit.
buat agak-agak ke apa, bagi yang tekat mana kita mampu. 30 orang boleh tumpang. Pahala dia kira kot tu. Pasal tu Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus, orang yang boleh orang tumpang manfaat pada dia. Kan? Okey. Sebab itu tuan-tuan, pergi tengok orang sakit berhubung dengan orang, tengok orang mati berhubung dengan orang, bagi makan orang berhubung dengan orang. Macam Nabi tadi ya, ayyuhan nas at'imut ta'am, bagi makan sesama manusia. Afsyus salam, bagi salam sesama manusia. Apa dia lagi? Nabi kata wasilul arham, sambung silaturahim sesama manusia. Wasallu bil laili wan nasu bin niyam, mangkit sembahyang tengah malam waktu orang lena, yang tu dengan Tuhan. 3 dengan manusia, 1 dengan Tuhan. Pasal tu saya kempen tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kita dalam fokus buat amalan sesama Tuhan, dengan Tuhan, kita jangan lupa yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, amalan sesama kita. Kadang-kadang bagus sembahyang kita, tapi buruk kelaku kita dengan orang. Bagus Quran kita, tapi buruk kita dengan jiran. Bagus puasa kita, puasa tak berhenti sat, tetapi sedekah kita, mungkin cakap elok kita tak ada dengan orang. Kita mari sembahyang tarawih bagus, 23 rakaat bagus, tapi kita pergi blok rumah orang sampai kawan tu tak boleh keluar. Ini kadang-kadang orang tak perasan. Ada orang masuk syurga pasal dia potong dahan yang halang orang. Bukan dia buat jalan, bukan dia buat jalan. Kalau buat jalan lebih lagi lah. Dia jalan ada dah, cuma ada batang duk juntai, dia kerak orang lalu, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Pasal apa? Berapa ramai orang lalu. Nampak tuan-tuan? Itu yang saya nak kempen. Dan saya tuan-tuan nak sebut sikitlah oleh kerana ada di kalangan asnaf bersama dengan kita. Pertama tuan-tuan, yang tuan-tuan akan dapat sekali adalah zakat. Yang mana zakat ini adalah harta yang wajib yang Allah sebut dalam Quran. Bagi siapa yang dapat zakat, nombor 1, pastikan dia asnaf. Pastikan dia asnaf. Dan saya menasihatkan diri saya dan kita semua, jujurlah apabila kita melibatkan harta orang. Quran kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang dengan cara yang salah. Kalau kita rasa kita layak, kita bagi tahu kita layak. Tu imam kata siapa yang rumah dia banjir, tolong ambil borang. Kalau rumah kita setitik air pun tak masuk, tak payahlah pergi ambil borang. Ada orang dia kata bersipah rumah hang tak banjir, bersipah hang pergi ambil. Ada orang nak bagi aku ambil Tuan-tuan, falsafah orang nak bagi kita ambil, jenuh kita jawab esok depan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, saya tak petikai soal pemberian ni, semua orang layak dapat. Alhamdulillah, boleh bagi lebih kurang tuan-tuan untuk tahun ni, lebih kurang 4 juta ringgit telah diberi oleh Maibs kepada seluruh penerima asnaf yang kita namakan sebagai zakat fitrah tu. 4 juta lebih untuk semua, termasuk qaryah tuan-tuan. Dah dapat duit ni, saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, saya dulu, gunalah pada tempat yang betul. Gunalah pada tempat yang betul. Saya tahu, tuan-tuan, saya tak tahu dapat berapa, mungkin banyak ratus lah kan. Tapi bila nak guna nanti, saya tahu. Dugaan, tambah kawasan tuan-tuan lagi dugaan. Keluar traffic light saja, bazar punya sakan. Kan? Dapat duit duk getak ni, dia getak lain kenapa? Tuan-tuan, falsafah orang Melayu, nak kumpul punya susah, nak perhabis punya senang. Sekali lagi, saya selalu nasihat orang terima zakat. Sekali lagi tuan-tuan dapat zakat, tuan-tuan dapat duit zakat, cabut sikit RM1, cabut sikit RM2, tabung. Jangan cabut 50 tu, demam pula saat ni kan. Cabut RM1, RM2 boleh dalam tabung masjid. Pasal kita nak bagi berkat duit tu. Dan saya nak pesan, jangan buat tak ketahuan hala dengan duit orang bagi, duit zakat. Guna elok-elok untuk makan, untuk anak-anak. Jangan guna pergi beli rokok. Jangan guna, bukan saya kata kat tuan-tuan duduk sini ni, saya kata kata tempat, saya tempat sebahagian daripada Maib ni. Bukan kita tak tahu cerita. Pergi beli rokok RM17-18, pergi beli ketum pula aku atas. Hang tahu duit apa tu? Duit zakat tu. Beli beras tu, beli ikan, beli sekolah, simpan.
Lah saya nak tutup untuk saya dan semua yang dengar ni, termasuk yang asnah ke tak asnah ke. Sebab soalan ni bukan tanya kat asnah ya. Yang tak asnah pun kena peringat ke. Nabi sebut dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kata Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tadhulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'." Apabila seorang manusia, anak Adam, berdiri menghadap Tuhan, kita one by one dengan Tuhan, satu-satu dengan Tuhan. Nabi kata tak berganjak kaki anak Adam. Tuan-tuan bayangkan kita berdiri depan Tuhan ni, bukan depan amil, bukan depan pejabat zakat ke, bukan depan kebajikan, depan Tuhan. Sehingga Tuhan tanya 4 soalan. Soalan pertama Tuhan akan tanya apa? Wa yus'al an umrihi fima afnah. 60 tahun, 70 tahun habis pergi mana umur? Berapa kali pergi masjid? Yang kedua Tuhan tanya wa yus'al an jismihi, kesihatan fima ablah. Kesihatan yang ada ni guna buat apa? Masa sihat tu pergi mengaji tak? Pergi masjid tak? Yang ketiga wa yus'al an ilmihi fima fa'al. Tuhan tanya tentang ilmu yang tuan-tuan dengar. Hari ni ilmu tuan-tuan dengar. Fima fa'al. Amal ke tak? Dan yang paling berat, yang lain semua satu ya. Umur habis kok mana? Sihat habis kok mana? Ilmu guna kok mana? Satu soalan, satu jawapan. Mai tang harta buh 2 soalan. Mai tang bab harta 2 soalan. Yang lain satu ya soalan. Mai tang harta 2. Apa dia? Min aina iktasabah. Hang boleh mana duit ni? Dia berhenti tak? Tak, ada satu lagi. Okey, kita pun jawab, yang ni saya boleh zakat. Alhamdulillah, halal. Okey, lepas. Tak lepas lagi. Wa fima anfaqah. Mula dia tanya boleh mana? Kita pun jawab kemah. Alhamdulillah, saya dapat zakat sikit, saya dapat ada orang bagi sikit, saya tak curi. Okey, lulus. Nombor 2 tu yang kerap. Nombor 2 dengan saya pun sangkut. Wa fima anfaqah. Hang belanja kok mana? Mungkin kita lepas hak sumber tu, kita sangkut tang belanja tu. 2 soalan untuk harta. Mudah-mudahan Allah rahmat tuan-tuan dan rahmat saya dan masukkan kita dalam kalangan yang boleh buat apa yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan saya serah balik kepada pihak masjid untuk program seterusnya. Assalamualaikum.